Pada tahun antarabangsa, orang-orang asli Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II telah merestui untuk mewujudkan keuskupan baharu di Sabah, iaitu Keuskupan Keningau. Tugas seorang uskup pada masa kini lebih mendesak, sukar dan mungkin tidak dihargai dan lebih berbahaya daripada dahulu. Ujar kata-kata Paus Paulus II kepada uskup-uskup di Itali pada 6 September 1965. Namun demikian, kita bersyukur kerana Uskup Datuk Cornelius Piong berani berkata ya kepada Bapa Suci dan dengan slogan kebahagiaan adalah kekitaan, maka terciptalah ia sejarah penubuhan keuskupan kedua di Sabah pada 6 Mei 1993. Pada awal pembentukan Keuskupan Keningau hanya mempunyai Paroke Saint Teresa Tambunan, Paroke Salib Kudus Tobo, Paroke Saint Anthony Tenem, Paroke Saint Valentine Beaufort, Paroke Saint Peter Bundu Kuala Penyu, Paroke Saint Patrick Membakut, Mission Tulit dan Pensiangan yang kini disebut Paroke Roh Kudus Suk dan yang terakhir Paroke Katedral Saint Francis Xavier Keningau yang juga merupakan pusat kepada Keuskupan Keningau. Paroke KSFX yang pada ketika itu hanya mempunyai 15,499 bilangan umat Katolik dan hanya mempunyai seorang padri, 34 katekis dan 33 outstasi berdepan dengan pelbagai cabaran. Pada ketika itu, pengurusi penganjur Ida Undan berkata, "Ini adalah sejarah bagi kita. Kejadian ini pasti kekal dalam ingatan kita selama-lamanya." Dalam misi mendapatkan tapak Mission Keningau pada masa tersebut, beberapa orang padri kerap melawat Keningau dan berjumpa dengan beberapa tokoh berpengaruh pada ketika itu seperti Encik Anthony Undan. Peristiwa ini tercatat pada sekitar tahun 1932 hingga 1938. Dalam lawatan demi lawatan Min Senior Rector bersama Father Sin yang berusaha untuk mendapatkan tapak Mission Keningau telah melantik Father Stodicher sebagai padri tetap Mission Keningau yang pertama. Titik hitam bermula sekitar tahun 1940 apabila kerajaan negeri tidak membenarkan Mission Katolik untuk memasuki kawasan Bingkur dan daerah Pensiangan kerana kedua daerah tersebut adalah daerah Native Reserve. Dalam tahun yang sama, semasa tentera Jepun menawan Sabah, 9 orang padri dari Teller, Austria ditangkap, termasuk 3 orang pelajar. Salah seorangnya adalah Father Wecker. Menurut sumber, mereka dipenjara dan seterusnya dibunuh. Kejadian terjadi di Sapong Tenem oleh tentera Jepun. Namun sehingga sekarang, lokasi sebenar pembunuhan tidak dapat dipastikan. Ya, tentang peristiwa di mana Monsinyur Wachter dan padri-padri yang telah ditangkap, dibunuh, dan sampai sekarang kita tidak tahu di mana mereka itu telah dibunuh, ataupun kuburan mereka itu kita tidak tahu. Ini satu hal yang menyedihkan kerana sepatutnya lebih awal gereja kita ambil tindakanlah sesudah mereka itu dibunuh, sekurang-kurangnya bertanya kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, kerana pada masa ini memang sukar sekali bagi kita untuk mencari dan memang tidak ada lagi orang-orang yang masih hidup. Tetapi tidak tahu juga, mungkin Tuhan akan memberi kita jalan, ya, melalui doa kita, supaya kita dapat menetapkan ataupun mengetahui di mana mereka itu telah dikorbankan. Sebenarnya tentang Monsinyur Wachter, saya sejak waktu kecil selalu mendengar tentang beliau. Kerana Monsinyur Wachter itu bukan juga selalu, tetapi Kuala Penyu atau Bundu Kuala Penyu dalam tahun 40-an, beliau telah mengunjungi beberapa kali tempat itu dan saya punya ibu bapa dan lebih-lebih grandparents, mereka itu sangat mengenal dia.
Sehingga tahun 1948 apabila Father Connolly dan Father Smith melawat Keningau sehingga misen Keningau dapat dipulihkan kembali. Semangat kesatuan itu sudah mula lahir sejak dahulu apabila Father A. Green dilantik menjadi rektor. Hasil kegigihan mereka dan para umat, sebuah bangunan sekolah rendah didirikan. Dalam tahun itu juga, sekolah tersebut telah mula menerima lebih 100 orang murid dan pada hari Krismas tahun yang sama, seramai 119 orang menerima sakramen pengakuan dan komuniti pertama. Dan dari permulaan misen sehingga tahun 1959, seramai 1,556 orang dibaptis dan ini bukti dan sejarah yang tercatat bahawa kemajuan yang hebat di tahun 1950-an. Meskipun demikian, gereja lama di Keningau masih bertapak di rumah kediaman para padri. Beberapa kali pernah diubah suai dan diselenggara dan pada tahun 1976 ianya dirobohkan. Namun 9 bulan kemudian, bangunan gereja baharu telah siap dan diberkati pada 6 Disember 1976. Maka pada 24 Disember 1976, di mana tempat kita berada ketika ini, iaitu Gereja St. Francis Xavier Keningau, digunakan buat pertama kalinya. Sejak 1980-an, Katedral St. Francis, khususnya Keuskupan Keningau, terus berkembang dan syukur puji Tuhan kerana ia telah memanggil seorang padri untuk diangkat menjadi uskup di Keuskupan Keningau. Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Sejipta 6 Mei 1993, anak jati Sabah dari Kuala Penyu, Uskup Datuk Cornelius Piong ditabis sebagai uskup di Keuskupan Keningau dengan slogan kebahagiaan adalah kekitaan yang menjadi payung dan lambang keuskupan. 42 tahun menjadi padri dan 26 tahun menjadi uskup adalah suatu tempoh yang panjang. Namun, beliau berkata, lebih 40 tahun melayani di ladang Tuhan tetapi terasa seperti baru semalam. Kalau kita lihat apa yang telah kita alami sepanjang perjalanan, memang banyak juga cabaran-cabaran, tetapi oleh kerana Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan, maka saya percaya dan yakin itulah memampukan kita berjalan bersama sehingga ke saat ini. Bapa Uskup percaya dengan misi yang jelas, umat pasti akan menerima dan berjalan bersama. Dan kini, misi kita adalah umat Allah berjalan bersama dalam kesatuan, kesetiaan dan kekudusan Yesus Kristus. Apabila dirangkumkan semuanya, misi kita adalah kesatuan dan berpusat kepada Kristus sahaja. Bapa Uskup pernah berkata, jika kita tidak meletakkan Yesus Kristus pertama-tama dalam hidup kita, ianya adalah seperti kematian, yakni kematian rohani. Kita harus selalu ingat bahawa iman kita bermula daripada rumah, iaitu keluarga kita sendiri. Berbuah dan berakar dengan Kristus di keluarga sendiri, baru kita layak membawa ke KKD, komuniti dan anggota-anggota dalam gereja. Tahniah dan terima kasih kepada Uskup Datuk Cornelius Piong kerana telah berjaya membawa umat di Keuskupan Keningau untuk bersatu dan mencipta realisasi yang utuh dengan Kristus. Kami staf Mission dan MTT KSFX serta staf Keuskupan mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Keuskupan Keningau ke-26. Ulang tahun ke-26 pentabisan yang mulia Bapak Uskup menjadi Uskup dan Pesta Keamatan 2019. kepada yang mulia Bapak Uskup Datuk Cornelius Piong dan semua